pada hari ini. Setelah kita lama bercuti dan sebenarnya kita masih lagi duduk bincang tentang usul ke-64 sebenarnya. Jadi nota yang saya bagi tadi itu 1 atau 2 saja. Jadi nota ni kena kembali kepada yang lebih awal lagi, iaitu usul ke-64. Kalau nota saya ni nota 41. Usul yang ke-64. Nampak ke tidak saya tunjuk di sini di skrin? Nampak. Nampak okey. Nota dah dapat ke nota yang dibagi pagi tadi? Ya, dapat dah. Dapat dah, okey. Dapat dah. Ni usul ke-64 Kita masih lagi duduk bincang usul ke-64 ini. Cuma hari ini kiranya kita akan masuk contoh yang keempat bagi usul ke-64. Cuba tengok di sini apa itu usul ke-64. Iaitu riwayat-riwayat yang menyatakan kubur Nabi ini di sini dan kubur Nabi itu di situ secara spesifik atau di bawah tanah masjid tertentu yang diketahui pada hari ini ada kubur sekian ramai Nabi atau Nabi Fulan dan Nabi Fulan. Tidak ada satu pun yang sahih. Itu sajalah kena ingat. Panduan mudahnya itulah. Tak ada satu pun yang sahih. Kebanyakannya maudhu'. Hadis yang paling baik pun tentangnya dhaif sangat. Mana tak boleh nak buat hujah lah untuk apa pun. Kalau berdasarkan hadis. Kecuali kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kubur Nabi kita itu memang sahih. Memang di situlah tempat yang kita maklum pada hari ini. Banyak juga daripadanya merupakan riwayat-riwayat Israiliyat. Kalau cerita tentang kubur-kubur Nabi yang lalu tu, banyak juga daripadanya termasuk dalam berpunca daripada riwayat-riwayat Israiliyat. Jadi saya telah kemukakan beberapa contoh di bawah usul ke-64 ini. Baik, kalau kita tengok. Contoh pertama. Ini contoh pertama. Ibnu Abbas meriwayatkan katanya Jibril menyembahyangkan jenazah Nabi Adam. Dia bertakbir 4 kali. Pada hari itu Jibril bersembahyang dengan malaikat. Dan Adam dikebumikan di dalam Masjid Al-Khaif. Jenazahnya diambil dari arah kiblat. Kuburnya dibuat lahat dan ditinggikan berupa bonggol yang memanjang. Itu kubur Nabi Adam. Duduk dalam Masjidul Khaif. Ini contoh pertama bagi usul ke-64 ni. Baik, kalau kita tengok contoh kedua tadi kubur Nabi Adam ni secara khusus dalam Masjid Al-Khaif. Masjid Al-Khaif. Itu contoh kedua. Maksudnya di dalam Masjid Khaif ada 70 kubur Nabi. Itu contoh kedua. Kena balik, semak baliklah apa yang kita telah belajar dahulu. Kemudian contoh ketiga, contoh ketiga iaitu kubur Nabi Hud dikatakan ada di Hadramaut. Itu contoh ketiga, kita telah bincang dah. Dan hari ini terakhir adalah contoh keempat. Ini contoh keempat. Jadi contoh keempat ni kita belum bincang lagi. InsyaAllah hari ini kita akan bincang tentang contoh keempat pula. Baiklah. Abdullah ibn Dhamra As-Saluli yaqul.
Ma baina ar-rukni ila al-maqam ila Zamzam qabru 99 nabiyyan. Ja'u hujjajan faqubiru hunalik. Bermaksud Abdullah bin Damrah As-Saluli berkata, di antara rukun hingga ke maqam, hingga ke Zamzam, yakni telaga Zamzam, ada kubur 99 orang Nabi. Di antara rukun itu maksudnya rukun Hajar Aswad lah. Hingga ke maqam, maksudnya maqam Ibrahim. Dekat Kaabah itulah. Hingga ke telaga Zamzam ada kubur 99 orang Nabi. Mereka datang untuk mengerjakan haji, lalu dikebumikan di sana. Maksudnya lalu wafat dan dikebumikan di sana. Situlah tempatnya. Ini contoh yang keempat. Maknanya berdasarkan riwayat ini dan riwayat-riwayat seumpama ini, kira-kiranya terdapat banyak sekali di bawah Kaabah atau sekitar Kaabah, dalam Masjidil Haram lah kira-kiranya, Baitullah tu, Baitullah dan Masjidil Haram semua sekali, terdapat begitu banyak sekali kubur Nabi-Nabi di bawahnya, di bawah tapaknya itu. Kira-kiranya begitulah. Apa cerita ni? Betul ke macam tu? Kita hari ni kita akan bincangkan tentang contoh keempat. Jadi riwayat-riwayat macam ni lah yang menjadi asas pegangan oleh golongan kuburiyun. Biasa dengar lah, kuburiyun. Dengar mana ni peserta-peserta kita, saya tak nampak ni. Bisa dengar mana? Dengar. Kuburiyun. Maulana. Jadi kuburiyun ini puak-puak pemuja kubur. Puak-puak yang menganggap kubur ini istimewa. Kubur ini tempat makbul doa dan macam-macam lagi. Bid'ah-bid'ah yang berkait dengan kubur. Sampai ke peringkat tawaf kubur, sembah kubur dan sebagainya. Ataupun kalau tidak sampai ke peringkat itu pun adalah kelebihannya. Elok bertawassul dengan orang di kubur itu dan sebagainya. Bahkan beristighatsah dengan orang di kubur itu. Ini semua kerja yang dilakukan oleh kuburiyun. Jadi kalau kita kaji kuburiyun ini, dia ada asas ke pegangannya. Jawabnya adalah kira-kiranya inilah pegangan mereka daripada riwayat-riwayat seperti inilah. Tetapi riwayat-riwayat yang langsung tiada nilainya di sisi syariat. Itu sebenarnya. Itulah yang kita nak bincang. Kita telah bincangkan dalam 3 contoh yang lepas, banyak sekali kekarutannya. Hari ini nak bincang tentang di Masjidil Haram tu sendiri. Didakwa ada kubur sekian ramai Nabi. Baik. Dari segi rujukan, ni ada banyak rujukan. Cuba tengok sini. Boleh tengok di sinilah. Masa Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Masail Imam Ahmad. Bukan Musnad Imam Ahmad, tidak. Azraqi dalam Akhbar Makkah. Abu Sa'id Al-Jundi Fadail Makkah. Al-Tha'labi Tafsir Al-Tha'labi. Al-Baghawi Tafsir Baghawi. Khatib Syarbini As-Siraj Al-Munir, dalam tafsir dia ada sebut. Nawab Siddiq Hasan Khan dalam tafsirnya Fathul Bayan ada sebut. Dalam Umdatul Qari dan sebagainya seperti yang disebut di sini, memang ada disebut benda ni. Tapi semata-mata ada dalam kitab ni belum lagi dapat dijadikan alasan untuk kita mengatakan benda ni betul, ataupun ada asasnya dalam agama. Tak boleh begitu. Kita ada kaedah, ini kita nak nilai berdasarkan kaedah-kaedah itulah. Baik, komentar. 1, asar di atas telah dikemukakan oleh Imam Ahmad. Saya bagi tarikh wafatnya. Berdasarkan riwayat anaknya Saleh. Imam Ahmad ni ada beberapa orang anak lelaki yang banyak menyambung kerja-kerjanya, berkhidmat kepada ayahnya. Antaranya Saleh Abdullah, itu anak dia yang masyhur lah.
di dalam sebuah buku berjudul Masail Imam Ahmad. Masail Al-Imam Ahmad. Sanadnya seperti berikut. Dia ada sanad. Ni. Haddatsana Salih. Ini perawi di bawahnya lagi lah kata. Salih ni Salih anak Imam Ahmad lah. Dia kata haddatsani abi, ayahku, yakni Imam Ahmad meriwayatkan kepadaku. Qala haddatsana Yahya bin Sulaim. Dia kata Yahya bin Sulaim meriwayatkan kepada kami. An Abdullah bin Uthman, an Abdurrahman bin Sabit, an Abdullah bin Dhamrah As-Saluli qala. Inilah ceritanya. Jadi dia berakhir pada Abdullah bin Dhamrah As-Saluli. Ini adalah kata-katanya semata-mata. Kata-kata Abdullah bin Dhamrah As-Saluli. Bukan cerita hadis Nabi, bukan ayat Quran, bukan kata-kata sahabat, tidak. Abdullah bin Dhamrah ni bukan sahabat pun. Setakat itu je. Sanad Imam Ahmad yang terdapat di dalam kitabnya Masailul Imam Ahmad. Baik. Kata-kata lepas tu setelah mengemukakannya, Salih berkata, ayahku, yakni Imam Ahmad berkata, aku tidak mendengar daripada Yahya bin Sulaim selain hadis ini. Mana Imam Ahmad dengar hadis Yahya bin Sulaim ini saja. Satu saja. Itu dalam Masail Imam Ahmad ada sebut. Tengok saya bagi dah jilid berapa, buka surat berapa dah bagi dah. Kata-kata Imam Ahmad ini menunjukkan ia termasuk dalam riwayat gharaibnya. Ini termasuk dalam riwayat gharaib Imam Ahmad. Sebab apa? Dia ambil daripada satu orang ni. Satu ni saja yang hadis dia. Tu gharaib. Hadis ganjil lah. Hadis ganjil Imam Ahmad. Dan adanya dalam musnad pun tidak ada, yang adanya dalam Masail Imam Ahmad. Setelah Imam Ahmad mengemukakannya, dia kata, dia tidak dengar daripada Yahya bin Sulaim selain daripada hadis. Ini saja hadisnya yang ada, yang pernah dia dengar. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih awal lagi dari itu, ia telah dikemukakan oleh Al-Azraqi. Cuba kita tengok. Imam Ahmad 241. Ini riwayat anak dia ni. Bukan terus daripada Imam Ahmad. Riwayat anak dia 266. Bermakna kalau kita tengok dari segi tarikh wafat ini, ada orang lain lebih awal lagi daripada itu telah meriwayatkan asar. Kita kata asar ini. 250 Hijrah meninggalnya Al-Azraqi. Di dalam kitabnya Akhbar Makkah. Cerita-cerita Mekah. Sanadnya sama saja dengan sanad Ahmad di atas sama. Cuba kita perhati. Haddatsana Al-Azraqi qala wa haddatsani jaddi qala haddatsana Yahya bin Sulaim. Jadi datuk dia ni Azraqi juga orang panggil. Meriwayatkan daripada Yahya bin Sulaim, yang mana Imam Ahmad ambil tadi. Daripada Ibni Khusaim, dia kata aku mendengar Abdurrahman bin Sabit berkata, aku mendengar Abdullah bin Dhamrah As-Saluli berkata. Itu ceritanya. Jadi Abdullah bin Uthman itu Ibnu Khusaim lah. Sama lah, orang yang sama. Cuma di sini disebut nama. Di sini dia sebut kunyah, Ibnu Khusaim. Baik. Lepas ni saya nak minta sesiapa lah baca. Siapa nak baca silakan daripada sini. Akhbar Makkah ni. Kita nak tahu kedudukan kitab tu. Sebab nak tahu sesuatu cerita tu sejauh mana kebenarannya, kena tengok pula kitab apa. Macam mana cara dipersembahkan. Siapa pengarahnya. Macam mana sanadnya. Semua kena tahu. Baru kita dapat buat keputusan. Ni siapa nak baca daripada sini silakan. Nampak ke tidak tu? Nampak mana? Nampak ke tidak? Siapa nak baca ni? Saya baca mana? Abdul Basir.
Subang. Silakan Abdul Basir, silakan. Akhbar Mekah. Ya, ya. Akhbar Mekah asalnya merupakan tulisan seorang yang dipanggil Abdul Walid Abul Al-Azraqi, Walid. Abul Walid. yang dipanggil Abul Walid Al-Azraqi, iaitu Ahmad bin Muhammad bin Al-Walid bin Uqbah bin Azraq Al-Ghassani Al-Maki, meninggal pada tahun 217 Hijrah. Ia kemudiannya disusun kembali, disemak dan diriwayatkan oleh cucunya yang bernama Abul Walid Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Azraqi, meninggal pada 250 Hijrah. Walaupun sanad athar di atas terdiri daripada perawi-perawi hadis yang tidaklah teruk sangat, namun ia tidak lebih daripada kata-kata Abdullah bin Damrah Al-Saluli atau Abdul Rahman bin Sabit. Paling tinggi pun ia sampai setakat Abdullah bin Damrah Al-Saluli. Kalau begitu ia hanya satu athar yang mauquf dan maktub sahaja, kerana Abdullah bin Damrah Al-Saluli itu seorang tabi'i, bukan seorang sahabat Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia tidak sempat bertemu pun dengan mana-mana sahabat besar Rasulullah SAW. Kalau ia hanya kata-kata Abdul Rahman bin Sabit, maka sama juga. Dia juga seorang tabi'i, lebih bawah lagi daripada Abdullah bin Damrah As-Saluli. Mereka berdua bukan sahabat Nabi SAW pun. Dari mana mereka mengetahui cerita itu? Siapa yang menceritakan kepada mereka tentangnya? Cerita seperti itu jelas sekali di luar tabian daripada jangkauan akal manusia. Ia tidak dapat diterima kecuali kalau ada dalil yang sahih daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan tidak ada satu pun firman Allah di dalam Al-Quran atau hadis marfu' yang sahih daripada Rasulullah SAW mengenainya, maka tidaklah layak ia dijadikan hujah dalam agama. Yahya bin Sulaim yang ada di dalam Musnad Ahmad dan Dalam Al-Azraqi, sanad bukan musnad, sanad. Yahya bin Sulaim yang ada di dalam sanad Ahmad dan juga Al-Azraqi itu meskipun merupakan salah seorang perawi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, namun dia hanya dianggap sebagai perawi saduq sahaja. Di samping lafaz ta'dil itu, dia juga ditarjihkan sebagai perawi yang teruk. Tajrih. Dia juga ditajrihkan sebagai perawi yang teruk ingatannya. Sayyi'ul hifz. Sayyi'ul hifz. Yang ketiga, Ya. di dalam tafsir As-Sa'labi, Abu Ishaq Ahmad bin Ibrahim Al-Sa'labi meninggal pada tahun 420 Hijrah yang berjudul Al-Kashfu wal Bayan. Al-Bayan. Pula di riwayat itu tersebut dengan sedikit tambahan pada lafaz dan sanadnya seperti berikut. Jadi ini lafaz dia, sanad dia pun berbeza sedikit. Cuba perhatikan. Tapi bahagian atas itu sama. Abdul Rahman bin Sabit. Tapi ini sebagai kata-kata Abdul Rahman bin Sabit. Mana di bawah lagi daripada Abdullah bin Damrah As-Saluli itu. Dia kata apa? Ni, bainar rukni wal maqam wa zamzam qabru 99 nabiyyan wa inna qabra Hud wa Shu'aib wa Salih wa Ismail alaihi wassalam fi tilkal buq'ah. Itu disebut gitu. Berbeza. Kalau dalam riwayat yang kita kemukakan sebagai contoh tu disebut 99 saja. Tapi dalam riwayat ni ada tambahan dengan disebutkan nabi-nabi tertentu. Memang berada di tapak Masjidil Haram, itulah kuburnya. Ini silakan Abdul Basir baca ni. Bermaksud Abdul Rahman bin Sabit berkata, di antara rukun, makam dan Telaga Zamzam ada kubur 99 orang Nabi. Dan sesungguhnya kubur Nabi Hud, Shu'aib, Saleh dan Ismail alaihi salam ada di bahagian bumi itu. Berdasarkan riwayat ini,
Athar itu hanya sampai kepada Abdul Rahman bin Sabit sahaja. Tidak sampai pun kepada Abdullah bin Damrah As-Saluli. Dan ia tidak lebih daripada kata-kata Abdul Rahman bin Sabit. Maka riwayat ini juga hanyalah satu riwayat maqtu', yakni riwayat yang hanya sampai setakat tabi'in dan ia merupakan kata-katanya. Riwayat seperti ini sama sekali tidak boleh dijadikan hujah dan pegangan dalam agama. Apalagi jika dilihat dengan lebih teliti dan lebih cermat. Nescaya ia akan didapati sebagai satu riwayat yang dhaif, bahkan maudhu' semata-mata. Ini kerana di dalam sanadnya terdapat beberapa orang perawi yang cukup bermasalah. Yang pertama, Ahmad bin Abi Al-Furati ialah Abu Amr Al-Astawai. Dia seorang perawi majhul. Yang kedua, Mughirah bin Amr pula ialah Abu Al-Hasan Al-Makki. Dia meriwayatkan hadis maudhu'. Lihat Az-Zahabi. Yang ketiga, Yunus bin Muhammad bin Ismail Al-Haffar Al-Adni, juga seorang perawi majhul. Yang keempat, Atha' bin As-Saib. Atha' bin As-Saib adalah seorang perawi mukhtalif, berceraru ingatannya di akhir hayatnya. Orang yang meriwayatkan daripadanya sebelum ikhtilafnya, yakni bercelaru ingatannya, hanya seorang saja, iaitu Sufyan As-Sawri. Yang lain-lain seperti Syarik, Musa bin A'yan, Waqi' bin Al-Jarrah, Abu Al-A'wash, Jari bin Abdul Ahwash, Jari bin Abdul Hamid dan lain-lain, semuanya meriwayatkan daripadanya selepas ikhtilafnya, yakni bercelaru ingatannya. Hanya Hamad bin Salamah sahaja yang disepakati para ulama rijal. Tidak. Hanya Hamad bin Salamah saja tidak disepakati para ulama rijal. Sama ada dia meriwayatkan daripada Atha' sebelum ikhtilafnya atau selepas ikhtilafnya. Bagaimanapun semua mereka hanya menghentikan riwayat itu pada Abdul Rahman bin Sabit sebagai kata-katanya sahaja. Ia tidak sampai pun pada Abdullah bin Damrah As-Saluli, seorang tabi'in sepertinya juga. Jauh sekali ia akan sampai kepada sahabat atau Nabi SAW sendiri sebagai hadis baginda. Teruskan. Yang keempat, Abdul Rahman bin Sabit sendiri kelima. Yang kelima. Ya. Abdul Rahman bin Sabit sendiri yang ada di puncak sanad meskipun seorang tabi'in yang siqah, namun dia banyak melakukan irsal, yakni tidak menyebut sanad di atasnya. Kemudian kita pergi kepada nota seterusnya. Pasal bersambung ni. Di sini nombor 4 pula. Tadi nombor 3 ni nombor 4. Silakan. Nota 4. Al-Azraqi bahkan telah mengemukakan beberapa lagi riwayat yang menunjukkan Masjidil Haram yang dimaklumi itu seolah-olahnya satu perkuburan besar sebenarnya. Ia sengaja dibina di atas kuburan para nabi, anak cucu mereka dan juga pengikut-pengikut mereka. Memang begitulah dikehendaki Allah dan itulah takdirnya. Sama ada dengan maksud manusia yang datang kemudian mengambil berkat mereka atau untuk menunjukkan sesuatu masjid itu semakin banyak kelebihannya apabila pada tapaknya terdapat lebih banyak kubur orang baik-baik, khususnya nabi-nabi. Cuma riwayat-riwayat yang dikemukakannya tidak ada satu pun yang marfu'. Paling tinggi ia mursal atau maqtu' sahaja atau tanpa sanad. Tabi'in yang dinukilkan riwayat daripadanya pula ada yang dikenali dan ada juga yang tidak dikenali, yakni majhul. Sekarang mari kita sama-sama lihat sebahagian lagi riwayat yang dikemukakan
oleh Al-Azraqi dalam kitab Akhbar Makkah. Satu. Dengan sanad di bawah ini Al-Azraqi meriwayatkan katanya, Ni sanad ni. Cuba tengok hadisnya pun ada. Di sini baca terjemahan sajalah, kita nak ringkas ya. Teruskan. Terjemahan yang bermaksud, Muhammad bin Sabit meriwayatkan daripada Nabi SAW, kata baginda, apabila umat seseorang Nabi binasa, Nabi akan pergi ke Mekah. Di sana Nabinya akan pergi ke Mekah. Di sana dia beribadat bersama-sama pengikut-pengikutnya sehingga dia wafat. Di Mekahlah Hud, di Mekahlah Nuh, Hud, Saleh dan Syu'aib telah wafat. Kubur mereka berada di antara Telaga Zamzam dan Hajar Aswad. Lihat Akhbar Mekah, jilid 1 muka surat 68. Muhammad bin Sabit yang tersebut di dalam riwayat ini sebenarnya adalah Abdul Rahman bin Sabit. Perawi terkeliru sehingga menyebut namanya Muhammad. Lihat bagaimana dia telah meriwayatkannya secara mursal daripada Nabi SAW sebagai sabda baginda tanpa menyebut mana-mana sahabat yang menerimanya daripada baginda SAW. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashq, perawi menyatakan apa yang tersebut itu hanyalah kata-kata Abdul Rahman bin Sabit sahaja. Lihat riwayat Ibnu Asakir berkenaan di bawah ini. Jadi tak ada kait pun dengan Nabi SAW. Itu kata-katanya saja. Ini kalau dalam Tarikh Dimashq pula. Jadi ini menunjukkan ittirab, keadaan tidak tetap. Riwayat yang macam ni orang tak pakai. Baca terus terjemahannya. Terjemahan yang bermaksud, Abdul Rahman bin Sabit berkata, sesungguhnya kubur, yakni Nabi Nuh, Hud, Syu'aib dan Saleh berada di antara Telaga Zamzam, Rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Tarikh Dimashq. Teruskan. Yang kedua, Al-Azraqi telah menukilkan tanpa sanad bahawa kata orang yang bermaksud Nabi Ismail wafat dan beliau dikebumikan dalam Hijr. Ibunya juga telah dikebumikan di Hijr. Lihat Akhbar Makkah. Yang ketiga, Al-Azraqi, cucu Abul Walid Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Azraqi, meninggal pada tahun 250 Hijrah, telah meriwayatkan daripada datuknya Abul Walid Ahmad bin Muhammad bin Al-Walid bin Uqbah bin Azraq Al-Ghassani Al-Maki, meninggal pada 270 Hijrah. Dengan sanad di bawah ini tentang kubur Nabi Ismail alaihissalam katanya. Jadi ini pun begitulah. Ini dengan sanad saya dah kemukakan dengan lengkap. Kemudian lafaznya. Baca terjemahan saja, kita nak ringkas. Bermaksud, Safwan bin Abdullah bin Safwan Al-Jumahi meriwayatkan katanya, Ibnu Az-Zubair telah menggali Hijr, yang ini untuk pembinaan semula Kaabah. Didapatinya di situ satu tumpukan batu hijau. Beliau bertanya orang-orang Quraisy tentangnya, tetapi tiada siapa pun daripada mereka mengetahuinya. Kata perawi, yakni Safwan, maka beliau mengutus orang supaya memanggil Abdullah bin Safwan Al-Jumahi, yakni ayah perawi, untuk bertanya kepadanya. Setelah melihatnya, Abdullah bin Safwan berkata, ini adalah kubur Nabi Ismail alaihissalam. Janganlah engkau menggerakkannya, ini mengusiknya. Maka Abdullah bin Az-Zubair pun meninggalkannya. Lihat Akhbar Makkah, jilid 1 muka surat 312. Riwayat ini terhenti pada seorang tabi'in, iaitu Abdullah bin Safwan. Tidak diketahui dari mana beliau mengetahui itu adalah kubur Nabi Ismail alaihissalam. Beliau tidak mengaitkan ceritanya itu dengan Nabi SAW. Walaupun Abdullah ini lahir di zaman Nabi SAW sama seperti Abdullah bin Az-Zubair, tetapi tiada siapa pun menyebutnya sebagai salah seorang sahabat baginda SAW. Dibunuh pada tahun 73 Hijrah bersama Abdullah bin Az-Zubair dalam keadaan tergantung di kelambu Kaabah untuk menyelamatkan. Bergantung. Bergantung di kelambu Kaabah untuk menyelamatkan diri.
Kalau Abdullah bin Az-Zubair sendiri tidak mengetahui tentangnya, bagaimana pula orang yang lebih muda daripadanya mengetahui dengan yakin bahawa itu adalah kubur Nabi Ismail alaihi salam. Riwayat ini secara total bercanggah dengan satu riwayat lain yang juga dikemukakan oleh Al-Azraqi di dalam kitab yang sama. Lihat riwayat berkenaan di bawah ini. Bermaksud, Yazid Maula Ibnu Az-Zubair meriwayatkan, katanya, aku menyaksikan ketika Ibnu Az-Zubair menggali hijr, yakni untuk pembinaan semula Kaabah. Asas Baitillah yang merupakan batu-batu merah seperti tiang-tiang itu ditemui. Baitullah bergoyang bila batu di bawahnya digerak-gerakkan. Pada kedalaman 6 hasta 1 jengkal di bawah hijr, beliau menemukan satu kubur. Abdullah bin Az-Zubair lantas berkata, ini adalah kubur Nabi Ismail. Lalu beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy dan berkata kepada mereka, jadi saksilah kamu semua. Bagaimana kemudian beliau membina yakni Kaabah hingga sempurna. Lihat Al-Akhbar jilid 1 muka surat 214. Seterusnya yang keempat. Yang keempat, di bawah tajuk Mawdi'u Kuburin Wadara Azara Manati Ismail alaihi salam fil Masjidil Haram. Yakni tempat kubur anak-anak dara Ismail alaihi salam ialah di dalam Masjid Haram. Al-Azraqi mengukakan riwayat seperti berikut. Jadi ini kita tengok riwayat ni, baca terjemahan dia saja. Teruskan. Bermaksud, Az-Zuhri telah mendengar Ibnu Az-Zubair berkata, ketika beliau berucap di atas mimbar begini, sesungguhnya tempat melengkung ini adalah kubur anak-anak dara Ismail alaihissalam, iaitu di arah yang mengiringi rukun Syami daripada Masjidil Haram. Kata perawi, tempat itu diratakan bersama-sama tempat Masjidil Haram yang lain. Ia tidak lagi melengkung seperti dahulunya. Lihat Akhbar Mekah jilid 2 muka surat 66. Teruskan. Yang kelima, Al-Azraqi juga mengemukakan satu riwayat yang menunjukkan kubur beberapa orang Nabi terdahulu bersama umatnya terletak di bawah Masjidil Haram yang ada hari ini. Ini riwayatnya. Kemudian kita baca terjemahannya saja. Teruskan. Bermaksud, daripada Wahab bin Munabbih katanya, yakni Nabi Saleh berucap di hadapan orang-orang yang beriman kepadanya. Katanya kepada mereka, sesungguhnya ini adalah negeri dengan penduduknya yang telah dimurkai Allah. Berangkatlah kamu meninggalkannya. Ia bukan lagi tempat yang sesuai untukmu. Kata pengikut-pengikutnya, kami mengikut saja pandanganmu. Perintah saja kami akan melakukannya. Kata Saleh, pergilah kamu ke tanah haram Allah yang aman, damai, yakni Mekah. Aku tidak nampak tempat yang sesuai untukmu selainnya. Mereka terus berihlal untuk mengerjakan haji dan menjadikan selimut sebagai kain ihram. Lalu menaiki unta-unta muda berwarna merah yang tali kekangnya diperbuat daripada sabut kulit pokok tamar. Mereka menuju Baitillah Al-Haram di Mekah. Di sanalah mereka tinggal sampai meninggal dunia. Itulah kubur-kubur mereka di sebelah barat Kaabah, di antara Dar An-Nadwah dan Dar Bani Hashim. Begitu juga dilakukan oleh Nabi Hud dan Nabi Syu'aib bersama orang-orang yang beriman kepada mereka. Lihat Akhbar Mekah jilid 1 muka surat 73. Riwayat ini bukan sahaja terdapat di dalam kitab Akhbar Mekah karangan Al-Azraqi, ia juga terdapat di dalam kitab-kitab lain yang muncul kemudian, seperti Akhbar Mekah karangan Al-Faqihi meninggal pada tahun 272 Hijrah. Fadail Makkah karangan Abu Sa'id Al-Jundi meninggal pada tahun 308 Hijrah. Dan Sirah Al-Halabiyah karangan Ali bin Imran bin Ahmad
Al-Halabi meninggal pada 1044 Hijrah. Ibrahim. Ali bin Riwayat apa teruskan? apa? Ali bin Riwayat Ali bin Ibrahim. Dan Sirah Al-Halabiyah karangan Ali bin Ibrahim bin Ahmad bin Halabi meninggal pada tahun 1044 Hijrah. Riwayat-riwayat seperti ini hanya juga terdapat di dalam Banyak kitab-kitab. Banyak. Riwayat-riwayat seperti ini banyak juga terdapat di dalam kitab-kitab tafsir lama. Tetapi kebanyakan pengarangnya mengemukakannya tanpa sanad atau dengan menggunakan sirah tamrin yang mengisyaratkan kepada kedaifannya atau kedudukan yang tidak boleh dipertanggungjawabkan. Riwayat Al-Azraqi juga di atas juga maktub. Ia hanya sampai ke setakat Wahab bin Munabbih, seorang tabi'i yang sangat terkenal dalam meriwayatkan riwayat-riwayat Israiliyat. Uthman bin Ammar bin Saj yang menerima riwayat itu daripadanya pula hanyalah seorang tukang cerita dan perawi yang dhaif. Abu Hatim Az-Zahabi, Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain telah menyebut dia sebagai perawi yang dhaif. Sekejap Abdul Basir, Ya. supaya tidak penat seorang baca kan. Kalau boleh orang lain pula baca. Siapa nak baca silakan sambung. Siapa nak baca pula silakan. Ini perbahasan tentang kubur para nabi di tapak Masjidil Haram itu. Sejauh mana kebenarnya? Benda ni kalau dalam sejarah Mekah biasanya adalah disebutkan benda-benda begini. Tapi perlu kita tahu apa kedudukannya. Silakan siapa nak baca seterusnya. Boleh saya baca? Ni siapa ni? Zulkifli. Zulkifli daripada mana? Shah Alam. Silakan. Semua riwayat yang dikemukakan di atas tidak dapat diterima dan karut semata-mata, baik ditinjau di sudut sanadnya maupun di sudut matannya. Apa yang menarik ialah tidak ada satu pun sanad riwayat tersebut marfu'. Tidak ada juga sanad yang sampai kepada tabi'in yang thiqah sahih. Sebahagiannya langsung tidak bersanad. Sebahagian yang lain pula hanya sampai kepada tabi'in yang majhul. Tabi'in yang thiqah kalaupun tersebut di dalam sanadnya, dia tetap tidak menyebut tempat ambilannya, sama ada daripada seorang sahabat Nabi ataupun daripada tabi'in yang seumpamanya. 6. Salah satu bukti kekarutan riwayat-riwayat tersebut ialah ia tidak terdapat di dalam mana-mana kitab hadis yang masyhur dan muktabar. Bukan sahaja ia tidak terdapat, silakan. Bukan sahaja ia tidak terdapat di dalam 6 kitab utama hadis, malah ia tidak terdapat juga di dalam kitab-kitab hadis seperti Musnad Ahmad, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah dan ketiga-tiga Mu'jam At-Tabarani. 7. Jika dilihat di sudut dirayah pula, maka jelas sekali pertentangannya dengan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Selain bertentangan dengan roh ajaran Islam yang begitu keras menentang kesyirikan dan menekankan keikhlasan ibadat kepada Allah semata-mata. 8. Di bawah ini adalah sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang menekankan pemurnian ibadat kepada Allah yang Maha Esa dalam keadaan bersih daripada segala bentuk kesyirikan, terutamanya di masjid-masjid. Teruskan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bermaksud, dan bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu untuk ibadat kepada Allah semata-mata. Maka janganlah kamu seru dan sembah sesiapa pun di dalamnya di samping Allah. Kedua, di dalam surah Al-Hajj Allah juga berfirman, wa iz bawwa'na li Ibrahima makanal baiti
alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Wa tahhir, tahhir. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina gitu. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Bermaksud, dan ingatlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah untuk membinanya. Lalu kami berfirman kepadanya, janganlah engkau sekutukan sesuatu pun denganku, dan bersihkanlah rumahku, Kaabah ini, bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang berdiri dan yang rukuk serta yang sujud mengerjakan sembahyang. Al-Hajj 26. Ketiga, di dalam surah Al-Baqarah juga perkara yang lebih kurang sama telah difirmankannya. Wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhizu min maqami Ibrahim musalla wa a'idna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud. Bermaksud, dan ingatlah ketika kami jadikan rumah Baitullah itu tempat tumpuan bagi umat manusia untuk ibadat haji dan tempat yang aman, dan jadikanlah oleh kamu dari makam Ibrahim itu tempat sembahyang, dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan berfirman, bersihkanlah rumahku Kaabah dan Masjidil Haram dari segala perkara yang dilarang untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang rukuk dan yang sujud. Al-Baqarah 125. Teruskan lagi. 9. Di bawah ini pula adalah sebahagian daripada hadis-hadis sahih yang jelas bercanggah dan bertentangan dengan hadis-hadis yang telah dikemukakan di bawah usul ke-64 sebagai contoh. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis yang bermaksud, sesungguhnya antara manusia yang paling jahat ialah orang-orang yang masih hidup ketika kiamat berlaku dan orang-orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi Syaibah, Al-Bazzar dan lain-lain. Kedua, sebahagian daripada apa yang didengari Jundab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum baginda wafat adalah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam seperti berikut, yang bermaksud, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelummu telah menjadikan kubur-kubur para nabi dan orang-orang saleh di kalangan mereka sebagai masjid. Ingat, jangan kamu jadikan kubur-kubur masjid. Aku benar-benar melarangmu daripadanya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Sa'ad. Ketiga, Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan daripada Aisyah bahawa beliau berkata, hadisnya yang bermaksud, Nabi SAW bersabda ketika sakit yang baginda tidak dapat bangun lagi sesudahnya, iaitu sakit yang membawa kepada kewafatannya. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi. Mereka telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Kata Aisyah, jikalau tidak kerana itu, niscaya kubur baginda dinyatakan. Baginda takut, yakni bimbang, kuburnya dijadikan masjid. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan lain-lain. Teruskan lagi. Di dalam satu lafaz riwayat Bukhari yang lain tersebut juga golongan Nasara selain golongan Yahudi. Imam Malik dan Imam Ahmad dengan sanad mereka telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa dan kemudian bersabda begini, Allahumma la taj'al qabri wathana, la'anallahu qaumat takhazu qubur anbiyanihim masajida.
bermaksud, Ya Allah, janganlah jadikan kuburku berhala. Allah telah melaknat orang-orang yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Hadis riwayat Malik di dalam Muwatta'nya dan Ahmad di dalam Musnadnya. Cukup. Saya rasa kalau boleh orang lain pula baca. Siapa nak baca? Sambung. Siapa nak baca pula? Silakan. Sambung. Saya baca mana? Sila. Nombor 10. Ya. Dalam keadaan adanya beberapa firman Allah yang dikemukakan pada poin 10 dan beberapa hadis sahih pada poin 11 yang lepas, tidakkah riwayat yang dikemukakan sebagai contoh keempat di bawah usul ke-64 ini dan beberapa riwayat lain seumpamanya itu kelihatan begitu bercanggah dan bertentangan dengannya? Bagaimana mungkin dalam keadaan adanya firman Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS supaya membersihkan rumahnya, yakni Baitullah atau di Masjidil Haram daripada segala kekotoran kesyirikan. Tiba-tiba dengan kehendak Allah pula para Nabi dikebumikan di situ. Bukankah kubur para Nabi juga telah menjadi sasaran penyembahan oleh umat manusia? Kalau tidak, kenapa Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang dikemukakan di atas menyatakan laknat Allah ke atas golongan Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur Nabi-Nabi dan orang-orang soleh di kalangan mereka sebagai masjid-masjid? Apa yang mengherankan, 11, apa yang mengherankan ialah kenapa tidak pernah tersebut di dalam hadis-hadis sahih tentang kewujudan kubur sekian ramai Nabi di bawah Masjidil Haram. Ia tidak pernah disebut baik oleh Rasulullah SAW sendiri maupun oleh mana-mana sahabat baginda. Kalau di bawah tapak Masjidil Haram itu memang terdapat banyak itu kubur para Nabi. Sebanyak itu. Kalau di bawah tapak Masjidil Haram itu memang terdapat sebanyak itu kubur para Nabi, tentulah ia pernah disebut oleh baginda paling tidak sekali sepanjang hayat. 12. Jika di bawah tapak Masjidil Haram itu memang terdapat begitu banyak kubur para Nabi dan pengikut-pengikutnya, kenapa Rasulullah SAW bersolat dengan selesa saja di dalamnya tanpa menyebut apa-apa pun kepada para sahabat? Bersembahyang di dalamnya dikatakan besar sekali pahalanya. Tidak ada satu pun masjid di dunia ini yang mana bersembahyang padanya mendatangkan pahala sebesar bersembahyang di Masjidil Haram. Sedangkan sekian banyak ancaman telah pun diberikan oleh baginda kepada para sahabat tentang kubur-kubur yang dijadikan sebagai masjid-masjid. Banyak kali juga telah disebutkan oleh baginda bahawa orang-orang dahulu dari kalangan Bani Israel, yakni Yahudi dan Nasara, telah dilaknat Allah kerana mereka telah menjadikan kubur-kubur para Nabi sebagai masjid atau tempat beribadat. 13. Beberapa riwayat maudhu' yang dikemukakan di atas telah menyebutkan bahawa kubur Nabi Ismail dan kubur ibunya Siti Hajar terletak di bawah Hijr atau Hatim. Ia disaksikan oleh Abdullah bin Az-Zubair sendiri dan beliau meminta orang-orang yang ikut serta dalam penggalian tapak Masjidil Haram di bawah Hijr itu juga turut bersaksi tentangnya semasa pembinaan semula Kaabah di zaman pemerintahannya. Sedangkan di riwayat sahih yang menceritakan tentang pembinaan semula Kaabah di zaman Abdullah bin Az-Zubair sunyi sepi daripada menyebut apa-apa tentangnya. Sebagai contoh, mari kita lihat apa kata seorang tabi'i terkenal Yazid bin Urman tentang pembinaan semula Kaabah yang disaksikannya semasa pembinaan semula Kaabah di zaman pemerintahan Abdullah bin Az-Zubair. Kata beliau, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan lain-lain. Baca terjemahan terus. Bermaksud, kata Yazid, yakni bin Ruman, aku menyaksikan Ibnu Az-Zubair ketika beliau merobohkan yakni Baitullah dan membinanya semula. Beliau memasukkan ke dalamnya dari Hijr. Aku melihat asas yakni Nabi Ibrahim berupa batu-batu seperti bonggol-bonggol unta.
Kata Jarir, yakni bin Hazim, aku berkata kepadanya, di mana tempatnya? Kata beliau, yakni Yazid bin Ruman, nanti aku tunjukkan kepadamu sekarang. Aku masuk bersamanya ke dalam hijir. Lalu beliau mengisyaratkan ke suatu tempat sambil berkata, di sini. Kata Jarir, maka aku mengagak dari hijir itu 6 hasta atau lebih kurang 6 hasta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai dan lain-lain. Jadi dalam riwayat ni tak ada sebut pun. Cerita kubur tu bertemu kubur ke apa, tak ada. Panggil orang tu, panggil orang ni untuk jadi saksi, tak ada semua berlaku. Tak ada langsung sebut pasal kubur tu. Sedangkan ini riwayat sahih. Jadi riwayat mana yang kita nak pakai? Begitu. Teruskan. Yang ke-14. 14. Sebelum Kaabah dirobohkan di zaman pemerintahan Ibn Az-Zubair, kedudukan hijir atau hatim yang telah dibina oleh orang-orang kafir Quraisy 5 tahun sebelum Nabi kita dilantik sebagai Rasulullah ketika baginda berumur 40 tahun adalah seperti yang kelihatan kepada kita kepada kita semua hari ini. Setelah dirobohkan dan dibina semula oleh Ibn Az-Zubair, bahagian itu juga dimasukkan ke dalam binaan Kaabah dengan anggapan ia juga termasuk dalam binaan asal Nabi Ibrahim dan Ismail berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Pengebumian Siti Hajar, yakni isteri Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS di bawah tapak di mana beradanya hijir itu bererti apabila ibunya Siti Hajar meninggal dunia. Beliau dikebumikan dengan sengaja oleh anaknya Nabi Ismail di dalam Kaabah, yakni di dalam masjid yang mula-mula sekali dibina di atas muka bumi ini. Kalau begitu, agaknya Nabi Ismail AS telah berwasiat kepada anak-anaknya sebelum kewafatannya supaya baginda dikebumikan di sebelah ibundanya Siti Hajar. Dan secara tidak langsung juga bererti Nabi Ismail AS telah berwasiat supaya jenazahnya dikebumikan di dalam masjid. Mungkinkah semua itu berlaku? Secara tidak langsung berarti begitulah. Sebab orang tidak akan lakukan sesuai dengan sesuka hati, kebumikan dia di situ. Semestinya ada wasiat dia. Kalau ibu dia, siapa kalau tidak dia yang kebumikan di situ? Bermakna kebumikan dalam masjid. Sedangkan itu bercanggah dengan sekian banyak dalil-dalil yang kita telah kemukakan tadi. Teruskan. Kat mana? Mungkinkah itu mana? Sini. Terlepas. Sini. Mungkinkah semua itu berlaku dalam keadaan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hajj dan surah Al-Baqarah seperti telah dikemukakan sebelum ini? Apakah artinya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail supaya mereka berdua membersihkan rumahnya yakni Kaabah bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang berdiri dan yang rukuk serta yang sujud, yakni mengerjakan sembahyang? Bukankah itu bererti membersihkan Kaabah daripada segala macam unsur kesyirikan atau apa-apa yang boleh membawa umat Islam kepada kesyirikan? Jadi suruh bersih, apa makna suruh bersih tu? Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Suruh bersih tu apa makna? Yang paling utamanya selain daripada bersih zahir itu, ialah bersihnya daripada segala unsur kesyirikan ataupun apa-apa yang boleh membawa umat manusia kepada kesyirikan. Tentunya begitu. Tiba-tiba kalau dia pergi tanam di situ, itu bermakna tidak membersihkan, tidak menjunjung perintah Allah lah. Mana begitu? Mana boleh seorang Nabi tidak menjunjung perintah Allah? Itu masalahnya. Jadi banyak sekali percanggahan akan berlaku jika kita nak terima juga riwayat seperti itu tadi. Baik, teruskan. Apa lagi kesyirikan yang lebih berbahaya daripada kubur yang dijadikan sebagai masjid atau tempat sujud? Bukankah itulah yang dilarang oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang telah dikemukakan di atas? 15. Rasulullah SAW telah bersabda. Boleh baca lagi ke Arsyad? Atau nak bagi orang lain pula? Boleh insyaAllah. Boleh, teruskan. Boleh. Kalau boleh teruskan. 15. Rasulullah SAW telah bersabda, Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Bermaksud sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada bumi, yakni daripada memakan tubuh-tubuh para nabi.
yakni hadis riwayat Ahmad Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tabarani dan lain-lain. Hadis ini menunjukkan jasad para Nabi selama-lamanya berada dalam keadaan selamat sejahtera di dalam kubur mereka masing-masing. Jadi bagaimana mungkin begitu banyak kubur para Nabi berada di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim, dan dari situ pula hingga ke Hijr sebanyak 99 kubur. Jelas sekali semua Nabi dan Rasul tidak meninggal dunia serentak dalam satu masa. Sebahagian mereka dikebumikan beribu-ribu tahun selepas dikebumikan Nabi sebelumnya. Tentu sekali pada ketika tertentu apabila digali kubur untuk dikebumikan seseorang Nabi yang baru wafat akan terserempak dengan tubuh mana-mana Nabi atau Rasul yang telah dikebumikan sebelumnya. Hal seperti itu boleh berlaku kerana tidak ada apa-apa tanda di atas kubur-kubur para Nabi dan Rasul yang didakwakan itu. Jika keadaan itu berlaku, tentu sekali heboh manusia bercerita tentangnya. Apalagi Tapi tak ada pula heboh. Bertemu dengan satu tubuh, tentu sekali para Nabi ni atau pengikut setianya. Tak pernah pula disebut begitu dalam sejarah. Itu masalahnya. Teruskan. Apalagi jika diambil kira apa yang tersebut di dalam kitab At-Tariq Al-Qawim li Makkah wal Al-Haram karangan Muhammad Tahir Al-Kurdi. Muhammad Tahir Al-Kurdi. Di dalamnya tersebut bahawa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad sahaja pun terdapat sebanyak 63 kubur para Nabi. Di tempat terbuka dalam Masjid Haram pula terdapat 300 kubur para Nabi. Bagaimana di kawasan hanya seluas itu begitu ramai Nabi dan Rasul dapat dikebumikan? Adakah mereka dikebumikan dalam keadaan bertindih-tindih? 16. Beberapa kali di zaman pemerintahan kerajaan Uthmaniyah dan di zaman pemerintahan kerajaan Saudi sehingga ke hari ini, Kaabah dan semua Masjidil Haram telah dikorek. Semua kawasan. Kaabah dan semua kawasan. Kaabah dan semua kawasan Masjidil Haram telah dikorek, digali dan dilakukan bermacam-macam lagi proses pembinaan. Pembaikian, pengubahsuaian asasnya bahkan telah dibuat daripada konkrit. Macam-macam paip pula dipasang di bawah tapaknya. Tile juga telah dipasang di bahagian permukaannya. Namun tidak pernah pula kedengaran mana-mana kubur ditemui atau jasad mana-mana manusia ditemui semasa semua proses dijalankan. Semua bukti yang tersebut di atas jelas menunjukkan tidak ada sebarang kubur sama ada di dalam Kaabah atau di kawasan sekitarnya. Apa yang tersebut di dalam kitab-kitab sejarah itu sebenarnya karut dan tidak berasas sama sekali. Kalau ada pun hanyalah daripada asar-asar palsu semata-mata. Itulah perbincangan tentang contoh keempat. Sama ada Masjidil Haram atau sebelum ni kita dah bincang Masjidil Khaif, sama juga. Masjid itu pun banyak dah proses-proses pembaikian, pengubahsuaian, pembinaan telah berlaku sepanjang masa. Tapi tidak pernah juga disebut ditemui mana-mana jasad di bawah tapak masjid tu. Bayangkan kalau nak pasang konkrit, kemudian nak pasang paip di bawah tu, mesti dalam juga dikorek tu. Bila dikorek tu, sedalam itu kira-kiranya akan bertemu dengan sekian banyak jasad para Nabi. Tapi tak pernah pula didakwa begitu oleh sesiapa pun. Ini menunjukkan semuanya karut sebenarnya. Tak ada asas sama sekali. Sebab itulah tak ada di dalam Quran, dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan bercanggah. Semua ini bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kerana itu kita tidak dapat menerimanya sama sekali. Hanya benda-benda macam ni kalau nak terima pun orang-orang yang sesat sebenarnya. Orang-orang yang menempuh kesesatan, mencari kesesatan untuk dirinya dan untuk umat. Dan golongan yang sesat, kuburiyun itu pun terpedaya kerana adanya riwayat-riwayat seperti ini. Hanya dapat menyelamatkan manusia ni daripada terpengaruh dengan riwayat-riwayat seperti ini apabila mereka belajar hadis, mengenali hadis sahih. Di samping itu mengenali juga hadis-hadis maudhu,
seperti yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi sekadar itulah untuk hari ini, masa kita pun dah cukup. Begitulah lebih kurangnya perbincangan. Saya dah bagi 4 contoh di sini ya. Untuk usul ke-64 ni ada 4 contoh saya telah bagi. Jadi kira-kiranya memadailah. Di celah-celah tu pula berapa banyak lagi riwayat yang ada kaitan dengannya telah saya kemukakan, tetapi malangnya tidak ada satu pun yang boleh dipertanggungjawabkan. Bahkan kerana percanggahannya dengan ajaran Islam, ajaran Islam, itu sahaja pun sudah memadai dah. Percanggahannya dengan ayat Quran, percanggahannya dengan hadis-hadis yang sahih, itu pun menyebabkan hadis-hadis seperti itu, asar-asar seperti itu ditolak. Kita tak boleh terima sama sekali. Kalau ada orang yang bawa seperti ini, jelaslah dia memang tak mengerti tentang Islam, tentang ajaran Islam. Kalau orang yang tahu ajaran Nabi yang sebenarnya tak mungkin. Nabi boleh dengan selesa saja sembahyang di situ. Sedangkan dia pesan, dia larang sahabat dia daripada bersembahyang di atas kubur. Tiba-tiba dia sembahyang sendiri, dia sendiri. Dan tak cerita apa-apa pun. Macam mana Nabi nak ceritanya? Dia tak ada apa pun situ. Memang tak ada apa pun. Jadi Tapi cerita ni memang ada mana? ya, Cerita ni saya pernah dengar lah tahun lepas daripada Mutawif. Ni saya tengok dalam mana hantar ni. Mutawif sendiri cerita dah ya. Yalah. Di sekeliling Kaabah tu dia kata kubur-kubur Nabi dahulu kala. Betul lah. Dia pakai yang tu. Ini bahayanya. Pergi bawa benda khurafat pula, benda mengarut pula, ajar orang yang pergi buat haji, buat umrah tu. Sebab itu menjadi tanggungjawab umat Islam belajar benda-benda macam ni, supaya dia tidak menjadi lidah penyambung, pendusta-pendusta tu. Kita pula duduk sebab benda-benda begini di kalangan umat. Dah elok-elok dah pergi buat ibadat tu, campur aduk pula dengan kekotoran pula. Inilah bahayanya. Sebab itu perlu kita ketahui. Sebab itulah ini juga termasuk dalam salah satu usul yang penting diketahui. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu kot. Atau ada soalan? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kemusykilan sikit ni. Ya. Ada apa? Grup kumpulan kuburion ni kira boleh dikatakan sesat dah dia. Sesak lah. Ahli Okey, bid'ah lah. Ahli Okey. bid'ah. Sekiranya puak kuburion ni dia join pergi berjihad dengan Palestin, adakah Allah kira hapuskan dosa dia ataupun macam mana tu? Oh begitu. Sekiranya. Ya, kesalahan dia tu tetap salah. Dia kena berhenti tu. Kalau selagi dia tidak berhenti, tidak bersihkan fikiran dia, tetap ada. Yalah, kalau dia buat benda-benda lain, boleh jadi Allah SWT hapuskan. Tetapi kalau selagi benda tu ada dalam kepala dia tu, susah jugalah. Dah jadi pegangan dia. Susah juga. Bercampur bau dah. Jadi dalam keadaan kotor tu, yang kita kata kita buat ibadat, buat ketaatan, tapi dalam keadaan kotor. Sedangkan disyaratkan bersih misalnya. Macam mana? Inilah kadang-kadang amalan kita tu tidak diterima. Orang yang bersembahyang misalnya, tapi kotor sedikit ya, kerana kena air kencing misalnya, dah tak diterima, dah kena azab bahkan. Tetap kena azab dalam kubur seperti yang kita telah belajar dah kan dalam hadis. Jadi itu semua tidak menghalang. Bukan maknanya bila kata dia telah buat kebaikan selesai masalah. Tidak begitu. Tidak begitu. Bahkan kita belajar dengan baiklah. Maksudnya kalau dia mati dalam perjuangan tu, dia tak dapat syahid lah Maulana. Wallahu alam, kita serah kepada Allah, tapi zahirnya begitulah. Seperti mana orang yang kalau kena air kencing dia sembahyang tak sah. Bahkan dia azab dalam kubur lagi kan dalam hadis yang sahih tu. Maknanya tak ada jaminan kalau buat amalan zahirnya nampak sembahyang. Tapi dah kalau sembahyang tak sah. Sebab kotor. Kotor ni ada dua macam. Kotor zahir dan kotor akidah tu, pegangan tu. Sebab itu Allah kata innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrikun tu najis.
Najis akidah dia tu lah. Pegangan dia. Jadi itu pun bentuk najis juga, kotor juga tu. Kena bersih. Kena bersih. Jadi kalau orang kafir, kalau kata dia najis, dia kotor. Nak buat, tak sah juga. Kalau orang Islam pun kotor, tak sah juga. Atas dasar itu, mungkin ada masalah. Ada masalah. Maksudnya kira grup-grup Hezbollah ni yang duk cuan dengan Palestin ni, kira dia mati pun memang dia tak dapat syahid sebab dia Syiah. Betul tak? Begitulah kira-kiranya. Wallahualam. Yang lebih-lebih tu kita tak tahulah. Tapi zahirnya begitu. Mereka ini memang Syiah ni penyembah kubur. Boleh kita kata kuburiyun lah. Setengah-setengah orang kita ni kalau kata kuburiyun dengan makna penyembah kubur tu dia marah kan. Sebab dia tidak buat gitu. Memanglah tak sampai ke peringkat tu lagi. Tapi telah ada begitu ramai di luar negara ni yang telah sampai ke peringkat itu. Inilah benda-benda yang boleh membawa ke situ dia kerana ada kononnya riwayat-riwayat lah. Tanpa ada penapisan itu, sepatutnya kita umat Islam ni kena tapis lah benda-benda begini. Jangan mudah. Kalau air pun kita nak minum tu, sibuk cari penapis, mahal macam mana pun beli juga. Kenapa? Nak air bersih lah. Jadi agama ni lebih-lebih lagi nak masuk dalam kepala kita tu, jiwa kita tu. Kena bersih. Tak boleh kotor. Kotor dia ada kesan buruk lah. Begitulah. Rasanya cukup lah dah hari ni kan. Jadi nota tu agak panjang kan. Lebih daripada satu nota tu sebenarnya. Perbincangan tentang usul yang ke-64 ni saja. Sebelum ni pun kita duk bincang dah tentang usul ni. Hari ni kita bincang contoh yang keempatnya saja. Jadi saya rasa Maulana, ya. ini tak satu lagi, mungkin singkat sajalah. Ya. Ya, ada tadi itu yang hadis tu, orang paling jahat masih hidup pada hari kiamat ni. Orang yang paling jahat adalah orang yang paling hidup hingga pada hari kiamat berlaku. Maksudnya pada hari kiamat ni orang Islam, Muslim sudah tidak ada lagi lah. Tak ada. Orang kafir lah maksudnya. Okey, penjahat. Okey, itu saja. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih Maulana. Waalaikumsalam. Terima kasih Maulana. Sama. Terima kasih.